Okey, kita tengok soalan bahagian C. Soalan nombor 1. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, diberi bahawa diberi A, B, C. Okey, sama dengan 5, 10, 35. Okey. A, okey, nisbah dengan B. Lepas tu nisbah C sama dengan 5, 10, 35. Okey. Lepas tu dia kata C sama dengan 7. Lepas tu tiba-tiba dia kata C sama 7. Mana datang pula C sama 7? Kat sini C 35. Okey. 35 ni adalah dalam nilai sebenar. So 7 ni pun adalah salah satu nilai daripada C. Jadi nak mana, kat mana kita nak letak C? Di bawah. Okey. Dia berlainan kumpulan. So di kumpulan kat bawah lah, kumpulan yang kedua. So sini 7. Jadi kita kena cari apakah nilai nisbah dekat B dengan dekat A. Okey. Cara dia kita tengok. Okey, 35 besar dan 7 ni kecil. Bermaksud 35 kena bahagi something, dapatlah 7. So 35 bahagi 7 kita dapat 5. Bermaksud 35 bahagi 5, okey, dapat 7. Bermaksud semua kena bahagikan dengan 5. Okey, 10 bagi 5 dapat 2. Sini 5 bahagi 5 dapat 1. So jawapan dia adalah 127. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Okey. Sebuah mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 salinan kertas peperiksaan. Saya tulis dulu apa yang dia nak cakap tu. Okey, apa dia sampaikan tu. Okey. Dia kata sebuah mesin fotostat mengambil masa seminit untuk mencetak 12 salinan kertas peperiksaan. Maksudnya 1 minit. Okey, dah ambil masa. Okey, dah ambil masa. Dia ambil masa seminit untuk buat salinan 12 kertas peperiksaan. Maksudnya 1 minit sama dengan 12. Okey? 12 kertas. Okey. Lepas tu dia kata apa? Berapa lamakah dalam saat yang dia ambil? Ini minit tau. Okey, ni minit. Okey. Berapa lama masakah? Terbalik. Berapa lamakah masa dalam saat yang dia ambil untuk mencetak 60 salinan kertas peperiksaan? Okey. Kalau 1 minit sama dengan 12 kertas peperiksaan, jadi berapa minit untuk cetak 60 kertas? So, apa kita perlu buat? Darab silang. 60 darabkan dengan 1 dan 12 darabkan dengan X. 60 darab 1 dapat 60. 12 darabkan dengan X dapat 12X. Okey. Kemudian pindahkan 12 bagikan dengan 60. Okey. Maka kita dapat 60 bagikan dengan 12, kita dapat 5. Okey. Okey. Hati-hati. Ini namanya 5 minit. Tapi soalan nak dalam saat. Jadi kita darabkan 5 darabkan dengan 60. Okey. 5 darabkan dengan 60. Okey, maka kita dapatlah 300 saat. Sudah Syai. Okey. Diorang ni okey tak okey? Sekejap masuk, sekejap keluar, sekejap masuk. Ada masalah internet tengah hujan kan? Line slow. Line slow kan? Tak apa, nanti yang malam punya ni saya tengah rekod sekarang. Okey? Nanti saya akan upload kat YouTube. Nanti post lah. Okey? Yang mana ada ni adalah. Okey? Yang tak dapat join tu jangan risau, saya akan upload dekat YouTube lah. Okey, soalan-soalan kelas malam ni. Okey? Boleh lah nanti rujuk. Okey, soalan seterusnya. Raja Nambi menunjukkan heptagon. Okey, P prime, Q prime, R prime, S prime, T prime, U prime, V prime yang merupakan image bagi heptagon P, Q, R, S, T, U, V di bawah satu putaran. Okey, di bawah satu putaran. Okey. Okey, di bawah satu putaran. Okey. Soalan tanya apa? Nyatakan sudut dan arah putaran tersebut. Okey. Bila soalan bab putaran ni, dia ada dua saja sudut. Okey. Cerita pasal putaran
Okey. Yang pertama sudut. Bila kita pasal sudut ada dua jenis. Satu 90 darjah, satu lagi 180 darjah. Kalau 90 darjah, dia punya bentuk bagi objek dan image, kalau seorang berdiri, seorang lagi terbalik, dia jadi macam huruf L. Tapi kalau 180 darjah, kalau seorang menuju ke atas, menghadap ke atas, yang seorang lagi akan menghadap ke bawah. Yang kat sini dia punya sudut adalah 180 darjah. Jadi dekat soalan kita nampak seorang macam berdiri dan seorang lagi terbaring, bermaksud sudut dia adalah 90 darjah. Jelas? Yang kedua pula, macam mana kita nak tahu arah putaran? Arah putaran pun ada dua sahaja. Arah putaran pun ada dua sahaja. Satu ikut jam. Iaitu pusingan dia ke kanan. Satu lagi lawan jam. Lawan jam arah dia ke kiri. Ni tahulah mana ikut jam, mana lawan jam. Tapi arah putaran ni dia hanya khusus untuk 90 darjah saja. Untuk 180 darjah, kenapa saya kata 180 darjah tak ada arah jam? Sama je. Kalau dia ikut jam, tempat yang sama, dia lawan jam pun ikut tempat yang sama. Jadi tempat yang nak tekan pun tak apa. Jadi untuk soalan ni, apakah arah arah putarannya? Ikut jam ke lawan jam? So kita nampak, kita tengok yang atas, gambar yang atas kat sini. Gambar yang atas. Sorry. Gambar yang kat atas ni adalah image, gambar yang bawah ni adalah objek. Bermaksud yang bawah ni yang jadi atas. Yang bawah akan jadi atas. Kita boleh gunakan kita punya imajinasi untuk tentukan ke mana pusingannya pergi. So kita nampak kat sini dia macam jatuh ke kanan. So jawapan dia adalah arah putarannya adalah lawan ikut jam. So ikut jam. Senang. Lepas tu soalan tanya, di manakah pusat putaran tersebut? Ni dah saya nak padam cara nak tentukan kat mana dia punya arah putaran. Ni koordinat pusat. Kat mana dia punya arah koordinat pusat? Arah koordinat pusat pula. Kedudukan pusat koordinat. Sini. Lepas tu sini. Cara nak tentukan pusat bagi koordinat. Benda pertama yang kita kena buat adalah cari sudut sepadan. Sudut sepadan yang saya nak cari yang kat ujung sini. Kalau kat sini dekat soalan dia huruf P. Huruf P. So saya kena cari P prime. P prime di sini. Jauhnya. Apa yang saya perlu buat? Pertama saya kena tentukan arah putaran dia. Maksudnya sini ke sini, dia putar ikut jam. So ini arah putaran dia. Sini arah putaran dia. Jadi nak buat apa lepas ni? Bila mana kita dah tahu arah putaran, kita temukan bucu dekat P dengan bucunya dekat P prime, temukan dia dalam bentuk huruf L. Huruf L ada dijadikan macam-macam. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Macam ni. Macam ni pun boleh. So, saya tak boleh lukis huruf L sesuka hati saya. Saya kena ikut. Tengok dia punya arah. Kalau arah dia anak panah saya lukis ke sini, bermaksud huruf L akan menghadap ke sini. Jadi huruf L yang saya kena buat macam ni. Nampak jelas tak? Ini L yang saya kena buat. Itu yang pertama. Dah boleh nampak dah kat sini? L daripada sini. Sekejap daripada sini. Ke sini. Nampak? Huruf L dia. L. Lepas tu nak buat apa? Kira bilangan kotak. Kira bilangan kotak dia. Kira bilangan kotak. P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kira bilangan kotak, kita dapat 10. Kemudian nak buat apa dengan 10 ni? Kita bahagi pula dengan 2. Kita dapat 5. Nak buat apa dengan 5 ni? Patah balik. Tadi ke sini 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas tu bahagi 2 kita dapat 5, patah balik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita akan berhenti ke sini. Bila kita berhenti betul-betul dekat bucu, maka di situlah. Betul ke saya kira ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh kan. Okey, silap kira. So kat sini bucu dia. Bucu dia pula, dia berhenti kat sini. Dia bukan berhenti kat bucu. Okey, dia bukan berhenti dekat bucu. Kalau dia bukan berhenti dekat bucu, apa yang kita perlu buat? Kira jarak dia daripada bucu berapa? 1. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kena bawa keluar. Okey? Apa titik kita berhenti tadi? Keluar. Okey, daripada huruf L, satu jarak juga. Okey? Sini. Okey, bermaksud kat sinilah dia punya pusat. Okey? So pusat dia, koordinat dia dekat sini. Okey? So jawapan dia adalah 0, -1. Okey? So jawapan dia punya koordinat adalah 0, -1. Harap jelas Okey, macam tu cara nak tentukan dia punya pusat. Okey, soalan seterusnya. Rajah 6C1 menunjukkan bukaan bagi kotak berbentuk kuboid. Okey? Ungkapkan isi padu kotak itu dalam sebutan P dan Q. Okey? Ungkapkan isi padu kotak. Okey? Isi padu kotak tersebut berbentuk kuboid. Kuboid, okey? Bentuk kuboid. Okey, jadi formula, okey, untuk isi padu kuboid adalah panjang darab lebar darab tinggi. Dan bentuk kuboid akan jadi macam ni lah. Okey, saya lukis dulu bentuk kuboid. Okey, saya ikut seperti mana dia punya bentuk bentangan. Okey. Okey, macam ni bentuk kuboid dia. So, lebar dia sini semua sama. 1, 2, 3, 4. Okey, sama. P. Okey. Lepas tu dia punya panjang adalah 3Q kuasa 2. Okey, 3Q kuasa 2. Okey. Okey, panjang ni saya tulis macam ni sebab posisi sama. Okey, sama. Okey, lebar sama lah. Okey, sama dengan depan. Okey, maksud semua kat sini P. Okey. Okey. Formula untuk kuboid, formula isi padu untuk kuboid adalah okey. V sama dengan panjang darab lebar darab tinggi. Jom kita cari panjang. Panjang dia adalah 3Q kuasa 2. 3Q kuasa 2. Okey. Lebar dia adalah P. Darabkan dengan tinggi pun adalah P. So, 3Q kuasa 2 tak ada member. Tulis 3Q kuasa 2. P darab P, P kuasa 2. Lepas tu temukan terus. Okey, jawapan dia adalah 3, P kuasa 2, Q kuasa 2. Selesai. Okey, yang tu je cara jawab. Tak susah pun. Okey. Okey, lepas tu soalan tanya. Kirakan isi padu dalam CM kuasa 3 kotak itu. Jika P sama dengan 2, dia suruh kita kira isi padu itu sekiranya P sama dengan 2 dan Q sama dengan 5. So, gantikan sajalah nilai P dengan 2, Q dengan 5. Kita buat baru kat sini. V sama dengan 3, P gantikan dengan 2 iaitu 2 kuasa 2. Darabkan dengan Q iaitu 5, 5 kuasa 2. So, 2 kuasa 2 dapat 4, 5 kuasa 2 dapat 25. Tekanlah kalkulator, kita dapat isi padunya sama dengan, okey. Okey, 300. CM kuasa 3. Selesai, okey. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Syasha membeli kotak perhiasan sebentuk kubus. Okey. Dia mendapati bahawa jumlah luas permukaan kotak itu ialah 24. Okey. Cepat jawab. Okey. Berapakah dia punya luas permukaan? Okey, luas permukaan 24. Okey. Kurungan 2x tolak 1 kuasa 2. Lepas tu soalan suruh kita cari isi padu dalam CM kotak tersebut. Kita kena faham yang ini adalah luas permukaan. Luas permukaan bagi apa dia ni?
Okey, luas permukaan bentuk kubus, cube. Bentuk kubus betul-betul semua sama. Panjang, sisi, lebar semuanya sama. Okey? Semuanya sama. Okey, bermaksud kalau kita nak tahu dia punya luas permukaan, okey, luas bagi satu permukaan dia adalah panjang darab lebar. Kemudian kat sisi dia semua ada 6. 1 2 3 4 5 6. Dia ada 6 permukaan. So darabkan dengan 6. So kita akan dapat 6 PL. Iaitu 6 darab panjang darab lebar. Tapi panjang dan lebar dia sama. So saya tulislah sama je lah. Okay. Saya anggap. Okay, saya anggap dia punya panjang, lebar semua ni adalah nilai X. Kenapa saya pilih X? Sebab kat sini X. So gantikan dengan X. So panjang dia X. Lebar dia pun X. So X darab X, X kuasa 2. Apa ni tadi? Luas permukaan. Habis yang tadi tu apa? Luas permukaan juga. Kalau ini luas permukaan, ini luas permukaan, nak buat apa? Samakan dengan. Okay. Jadi dah 24. Okay. 2x tolak 1 kuasa 2 samakan dengan 6x kuasa 2. Nampak tak permainan dia? Okay. So nak buat apa? Okay. Nak buat apa lepas ni? Pindahkan 24, pindahkan ke bawah. Kita akan dapat. Okay. Sini kekal. Ini nak kembangkan pun boleh. Kembangkan 2x tolak 1. 2x tolak 1. So 6x kuasa 2 bahagikan dengan 24. Okey, ni. Ni kita kembangkan 2x, okey. Kena tunjuk macam ni. Okey, kalau tak susah nak faham. Okey. 2x darab x, okey, 2x darab negatif 1, negatif 1 darab 2x, lepas tu negatif 1 darab negatif 1 lah. Okey. So 2x darab 2x 4x kuasa 2. Okey. So 2x darab negatif 1 dapat negatif 2x. Negatif 1 darab negatif darab 2x, negatif 2x juga. Negatif 1 darab negatif 1, positif 1. Okey, ni jadi apa? 1 bahagikan dengan 24, 6 bahagi 24. Okey, dapat 1/4. Bermaksud kita dapat x kuasa 2/4. Nak buat apa lepas ni? Pindahkan 4 ni balik ke kiri. Darabkan dengan semualah. Okey. Okey. 4 darab 4 kita dapat 16x. Kat sini kita dapat kesimpulan. Okey. Okey, 16x kuasa 2. Okey. Jadi kat sini kita dapat kesimpulan yang negatif 2x tolak dengan 2x dapat negatif 4x. Lepas tu didarabkan dengan 4, kita dapat negatif 16x. Kat sini 4 darab 1 dapat 4, positif 4. Sama dengan x kuasa 2. Okey. Nak buat apa lepas ni? X kuasa 2 pindah ke kiri. Jadilah 16x kuasa 2. Okey. Tolak dengan x kuasa 2. Tolak dengan 16x. Tambah dengan 4 sama dengan sifar. Dan akhir sekali kita akan dapat 16x kuasa 2 tolakkan dengan x. Kita dapat 15x kuasa 2 tolakkan dengan 16x tambah dengan 4 sama dengan sifar. Soalan tanya. Cari isi padu. Okey. Kotak tersebut tak boleh cari. Melainkan kita cari apakah nilai x. Okey. Okey, selesai. Okey, saya balik bawah ni Okey. 15x kuasa 2 tolakkan dengan 16x. Okey, tambahkan dengan 4. Okey, sama dengan sifar. Okey, nak buat apa lepas ni? Okey, nak cari nilai x bermaksud kalau jumpa bentuk macam ni, okey, kuasa 2x n, ax kuasa 2 tambah bx tambah dengan c, okey. Kita kena buat perfaktoran. Okey, kena buat perfaktoran. Okey, cara dia bagaimana? Okey, buat rumah dulu. Okey, buat rumah. Okey, kat sini A, sini C, sini B. A dekat sini adalah 15x kuasa 2. C kat sini adalah 4. Yang terakhir B dia adalah negatif 16. Okey, ni 16x, sorry. Okey. So kat sini kita kena pilih. Okey, kita kena pilih. Okey, berapa darab berapa dapat 15x kuasa 2. Jadi saya senaraikan kat bawah ni. Okey. 1 darab 15. Lepas tu 3 darab 5. Ada lagi tak? Tak ada. Lepas tu sini pun saya kena fikir. Siapa darab siapa dapat 4. So 1 darab 4. Lepas tu 2 darab 2. Okey. Lepas tu kat sini kita kena buat eksperimen sikit lah. Okey. Yang mana, okey, bila mana kita cuba-cuba kat sini, kita dapat negatif 16x kuasa 2 lah. Negatif 16x lah. Okey. Kita buat uji kaji dulu. Mula kita pilih 35. Saya tiba-tiba nak pilih 35. Tak tahu kenapa. Okey. Lepas tu saya pilih 22. Okey.
Try 3 darab 2 dapat 6. 5 darab 2 dapat 10. Nampak tak? Okey. 10 darab 10. Kat sini operasi dia sama ada 2. Kena tambah ataupun kena tolak. Okey. Kalau kita nak tambahkan, bermaksud kedua-dua ni mesti kena positif. So kalau saya tambah 10 tambah 6 dapat 16. Tapi tak dapat negatif 16. Jadi saya kena tambah negatif 10 kat sini. Okey. Tapi hati-hati. Kalau kita tulis negatif 10 sahaja kat sini, nanti jadi negatif 4. Tambah lagi negatif kat sini. Okey. Maka jadilah negatif 10. Okey. Tolak 6. Macam ni Negatif 10 tolak 6. Dapatlah negatif 16. Betul sah? Betul lah. Okey. X. Okey. Dah kita dah modify kat sini. Apa perlu buat? Kalau sini kita letak negatif. Kat sini pun wajib kita letak negatif. Kat sini pun kita wajib letak negatif. Okey. Dan kat sini terbukti. Negatif 2 darab negatif 2. Negatif positif. 2 darab 2 4. Jadi nak buat apa lepas ni? Saya pilih kedua-dua nombor di atas dan di bawah ni. Okey. Okey, ni sorry, saya tinggal. 3x darab 5x. Okey. So, saya tulis macam ni. 3x tolak 2 kurungan 5x tolak 2. Kenapa tolak? Sebab sini negatif. Kalau tadi positif, kena tulis tambah lah. Tapi kat sini kena tulis tolak. Okey, sama dengan sifar. Okey, bila mana ada dua kurungan dan kita nak cari nilai x, kita kena pisahkan. Satu, 3x tolak 2 sama dengan sifar. Satu lagi pula 5x tolak 2 sama dengan sifar. Okey, carilah berapa nilai x tu. Okey. Okey, dapat 2. Kita dapat x sama dengan 2/3. Yang satu lagi pula, okey, pindahkan 2 ke kanan. So, 5x sama dengan 2. Okey, dan bahagikan. So, ada dua jawapan. Ada dua kemungkinan bagi nilai x. Okey. Kita masih lagi tak habis lagi. Okey. Kata apa, baru saja dapat nilai x, kita belum cari lagi dia punya isi padu. Okey. Tapi dapat isi padu dia senang saja. Isi padu kan panjang darab lebar darab tinggi. Dan panjang lebar tinggi dia semua kan sama. Bila dah sama, kita bolehlah guna shortcut, kita kuasakan 3. Ni kuasa 3, sini kuasa 3. Okey, nak cari dia punya isi padu lah. Okey, so nak dapat isi padu semua kena kuasa 3. So ada dua kemungkinan untuk isi padu dia. Okey, ada dua kemungkinan untuk isi padu dia. Okey, yang pertama, okey, 8/27. Satu lagi adalah 8 per dengan, okey, 25 kuasa 3, 125, tak silap. Okey, 125. So ada dua jawapan dia lah. Isi padu ada dua jawapan. 8/27 ataupun 8/125. Selesai. Okey. 3 markah je nak jawab soalan ni. Ya Allah. Okey.
selesai. Bulatan. Okey. Baru cantik. Okey. Okey. Soalan suruh kita cari TUR. TUR kat mana? Okey, TUR. TUR. So kat sini. Dia suruh kita cari sudut kat sini. Ya Allah, senang je soalan dia. Okey. Dia dah bagi kat tengah. Jadi nak dapat ujung, bagi 2 je. Ya Allah, senang je soalan dia. Okey. So 116 bagikan dengan 2. Okey, maka dapatlah sudut yang kat warna merah tu. Okey. Okey, 58. Dapat jawapan dah. Dah, patutlah satu markah je. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey. Masih lagi melibatkan soalan tentang bulatan. Okey. Okey. Okey, Raja 7A2 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O diberi lengkok P, PQ sama dengan lengkok RS. Okey, POS dan TOA adalah garis lurus. Okey. Kena bulatan, kena pusat. Okey. 6 darjah. Okey. Okey. P, Q, R, S, T. Okey. Soalan tanya, cari nilai sudut X dan sudut Y. Dia suruh cari nilai X dan nilai Y. Sudut sini dengan sudut sini. Okey. Okey, pertama dia dah bagi sini sama dengan 46. Okey. Dan kat sini kita perasan, okey, ini kan apa nama dia? Pusat, dan kat sini sama jejari dia. Okey? Jejari. Okey, kat sini pun semua dah adalah dia punya jejari. Okey. Kita nak cari nilai X. Okey? Mestilah sama dengan kat sini. Nampak tak? Okey? Nilai X kat sini mestilah sama dengan sini sebab sini jejari juga. Okey? Kat sini pun adalah jejari. So kat sini X, kat sini pun X juga. Jadi saya keluarkan segitiga tersebut. Okey? Okey, jadilah bentuk macam ni. Okey? X, X. Sini apa? Okey. Senang je nak tahu yang kat sini berapa. Sebab kat sini 46. Yang semua yang kat sini, okey, semua yang kat sini, okey, tolak dengan 180. Okey. 180 tolak dengan 46, kita dapat 134. Okey, nak dapat nilai X? Boleh? Boleh. Okey, 134 ditolakkan dengan 180. 180 tolak 34, kemudian dibahagikan dengan 2 sebab nak share sebelah kiri dan kanan. Okey. 180 tolakkan dengan 134, lepas tu kemudian bahagikan dengan 2. Kita dapatlah 23 kiri dan kanan. Sini kita dapat 23. Okey. Kat sini pun kita dapat 23. Maksudnya nilai X kita dah dapat sama dengan 23. So, X sama dengan 23. Okey. Kita nak cari nilai Y pula. Okey. Kita nak cari nilai Y. Okey. Kalau kita perhatikan nilai Y yang kat sini. Okey. Dia kata lengkok PQ sama dengan lengkok RS. Mana RS?
Oh, sebab saya lukis tak sama besar, tapi dia kata PQ sama dengan RS. Sama besar lah. Okey? Sama besar. Cuma lukisan saya je lah tak sama besar. Okey? Maksudnya PQ sama dengan RS. Okey? PQ sama dengan RS. Apa yang sama? Dia punya lengkuk. Kenapa? Apa masalah dia kalau lengkuk dia sama? Kalau lengkuk dia sama, maksudnya sudut dia sama. Maksudnya sudut sini, sudut bagi RS. Okey? Saya guna huruf Z. Okey? Ataupun theta lah, simbol. Okey? Simbol bagi theta. Okey? Sama dengan sudut bagi PQ, iaitu kat sini. Sini pun adalah theta. Okey? Situ pun adalah theta. Okey, lalu sini 46 bermaksud sebelah dia adalah 134. Okey? 180 tolak 46. Kita dapat 134, kat sini 134. Okey, nak buat apa dengan dia? Okey. Nampak tak sini satu garis lurus? Okey, saya buat baru kat bawah. Okey. Kat sini dia adalah theta. Kat sini adalah y. Dan kat sini adalah theta juga. Okey. Okey. Lepas tu, dia bagi kat sini 46. Dan sini 134. Okey, 134. Okey. Kita dah tahu dah sini 134. Jadi kalau kita nak cari theta boleh. 134 ditolakkan dengan 180 maka dapat theta kat sini. Okey. Okey. So 180 tolak 134. Okey, kita akan dapat 46. Bermaksudnya theta kat sini adalah 46 juga. Okey, 46. Okey. Tak payah guna cara itu pun tak apa. Kita dah boleh guna sudut silang. 46 sama dengan 46 kat sini. Kalau sini 46, sini 46. Kalau sini 46 theta, kat sini pun 46 juga theta. Dan kat sini kan garis lurus. Garis lurus. Okey. Kalau nak cari apakah nilai y, 180 tolak 46 tolak 46. Okey. 180 tolak 46 tolak 46. Kita dapat 88. So y sama dengan 88. X kita dah dapat 23 dan y sama dengan 88. Selesai. Okey. Okey, dalam darjah 7B, PQST adalah segi 4 selari. Okey, PQST adalah segi 4 selari. Okey, kat mana sini 70 darjah. Dekat sini X. Okey. Sini sama. Jelas selari kan? Okey. Lepas tu dia kata dan QRS ialah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kaki dia kat mana yang sama tu? Okey. Kaki sini dengan kaki sini yang sama. Okey. Satu R. Dah sama kaki. Confirm lah sini ke tengah-tengah. Tapi lukisan tu dia tulis macam sengit sikit. Okey. Sepatutnya tengah-tengah lah. Sebab apa dia kata sama kaki? Okey. Cari nilai X tambah dengan Y. Mana X? Oh, X kat sini, Y kat sini. Okey. Okey. Cari nilai X tambah dengan Y. Okey. Ke soalan silap ni? Dia nak kata sini dengan sini sama kaki. Tak apalah, kita ikutlah soalan dia. Okey. Okey. Pertama, kalau sini 70, yang bertentangan dia pun 70. So, X kita dah dapat dah 70. Okey. Sekejap je. Okey. Okey, untuk selari kalau sini 70, huruf F kat sini pun 70 juga. Kan tadi kita cakap, okey, kalau sini 70 sama kaki, sini pun 70 jugalah anak muda, okey? Kan. So, sini dah sama kaki. Kalau sini sama kaki, nak dapat yang kat tengah-tengah ni senang. Ini tambah ni kemudian tolakkan dengan 180 darjah. Okey, dapat ni bukan dapat nilai Y dapat semua ni dulu. Okey? So 180 tolak dengan okey, hasil tambah 70 dengan 70 iaitu 140 lah. Maka kita dapat 40 darjah yang kat sini sahaja. Y adalah separuh. Kan dia kata tunjuk kat sini 90 darjah, bermaksud dia adalah separuh. So nak dapat nilai Y sama dengan 40 perkan dengan 2, dapatlah 20. Sebab tu saya kata jangan tengok dekat gambar rajah. Gambar rajah tu dia lukis tak berapa betul. Okey? So kat sini separuh. Seterusnya yang terakhir soalan nak minta X tambah Y sama dengan apa? X kita adalah 70. Tambahkan dengan Y kita 20. Maka kita dapatlah 90. Okey? Okey.
Darjah 7C1 menunjukkan sebuah segi empat sama dengan luas 64 cm. Dia dah bagi satu segi empat sama. Luas dia 64 cm. Kalau luas sama maksudnya kiri kanan atas bawah semuanya sama. Okey. Kemudian dia kata yang bentuk dengan setok benang, benang tersebut kemudiannya dipotong untuk membentuk dua buah segi empat tepat yang kongruen. Kongruen ni samalah. Okey. Okey, kongruen. Maksudnya dia bagi dua. Dia bagi dua. Okey. Bagi dua. Okey. Lepas tu kat sini jadi 5 cm. Okey. Okey. Kemudian dipotong untuk membentuk dua buah segi empat tepat yang sama. Okey. Ini memula bentuk daripada sebentuk benang. Okey. Kemudian dia potong, lepas tu dia potong dua. Okey. Sama lah. Okey. Kemudian dia jadi bentuk macam ni. Okey. Okey, kalau kongruen, kalau sini 5, sini pun 5. Faham Okey. Sini pun 5, sini pun 5. Cuma yang kat sini saja kita tak tahu berapa. Okey, biar. Okey. Kira luas dalam cm. Okey. Salah sebuah daripada segi empat tepat tersebut. Dia nak tahu berapakah luas dia. Tadi kat sini luas dia 64. Kat sini berapa luas dia? Okey. Pertama, kita kena cari dulu berapakah sisi untuk yang besar ni. Oleh kerana di segi empat sama, so 64 ni adalah hasil darab lebar dengan tinggi dia atau tinggi dengan lebar dia. Okey. So maksudnya ini darab ni dapat dalam 64 ataupun ini kuasa 2 dapat dalam 64. So nak dapat yang sisi 64 di punca kuasakan. Okey. Punca kuasa 2. Punca kuasa 64 kita dapat 8. So kat sini 8, sini pun 8. Okey. Lepas tu dia kata tadi dia potong. Okey, dia potong 2. Kan sini 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ataupun 8 darab 4. Kita dapat 32. Okey, dia punya perimeter. Okey, perimeter dapat 32. Bila mana dia potong separuh, okey, kita bagi 2. Kita dapatlah 16. Okey. So dapatlah perimeter untuk setiap ni 16. Okey. Kalau sini 16, tiba-tiba kat sini 5, maksudnya perimeter ini 5 tambah apa dapat 16. So kita kena fikirlah 16 tolak 5. Okey. Kita dapat 11. Awak mengawut ya. Sekejap Sekejap. Punca kuasa 64. 8. Okey, 8. Betul 8 darab 2. Dapat 3. Dapat 4, sorry. 32. Maksudnya dia punya perimeter 32. Maksudnya panjang ni lah benang tersebut. Lepas tu benang tersebut dipotong. Dipotong. Jadi dia punya panjang adalah 16. Oh, betul lah, betul. Sorry. Betul lah. 16 ni hasil daripada 5 tambah 5 tambah kiri dan tambah kanan. So saya tulis kat sini X lah. Sini X, sini X. Okey. So, maksudnya apakah nilai X tersebut? So nak dapat nilai X ni, 5 tambah 5 tambah X maka dapatlah 16. So X tambah X, 5 tambah 5 10. X tambah X 2X. So 10 pindah kanan. 16 tolak 10 kita dapat 6 dan dibagikan dengan 2. 6 bagi 2 dapat 3. So kat sini 3, sini 3. Begitu juga kat sini 3, sini 3. Soalan nak tahu luas salah satu daripada segi 4 ini. So apa kita perlu buat? Gunalah formula. Luas 3 darab 5. So kita dapat luas dia sama dengan 15. Selesai. Jangan lupa unit cm kuasa 2. Selesaikan V tambah 12 sama dengan negatif 3V. Pindahkan 12 ke kanan. Pindahkan, betul lah. Pindahkan 12 ke kanan. Pindahkan negatif 3V ke kiri. V tambah 3V. Kita dapat di sini negatif 12. V tambah 3V kita dapat 4V. Kemudian pindahkan 4 ke bawah. Dia bahagikan dengan 12. Maka kita dapat V sama dengan negatif 3. Selesai. Senang saja. Soalan seterusnya. Diberi satu persamaan garis lurus 2x tambah dengan y sama dengan 7. Cari kecurunan bagi persamaan tersebut. Senang saja. Pertama kita kena bentuk persamaan y sama dengan mx tambah c.
Okay. So kita pindahkan 2x ke kanan. Kita dapatlah y sama dengan negatif 2x tambah 7. Jadi M ni kecerunan. C ni adalah petasan y. Okay. Okay, maka kecerunan dekat sini kat mana? Adalah negatif 2. So kecerunan sama dengan negatif 2. Fahamkah apa saya tulis? Okay. Okay, soalan seterusnya. Raja 8B dalam ruang jawapan menunjukkan sisi 4 EFGH dilukis pada grid segi 4 sama. Okay. Lukis image bagi sisi 4 EFGH okay, tersebut di bawah pantulan satu garis PQ. Oh, senang saja. Okay. Dia bagi PQ kat sini. So kat sini dia bagi bentuk macam ni. Okay. Maka dia punya pantulan kita kena lukis balik, trace balik. Okay. Jarak kat sini 2 kotak kan? 2 kotak. 2 kotak. Okay. Kat sini pun 2 kotak juga, kena ikut. 2 kotak, 2 kotak. Ikut saja. Lepas tu kat sini berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Tinggi dia 2 kotak. So buat macam ni juga. 4 kotak, 2 kotak. Okay. Ikut-ikut. Okay. Nanti dapatlah macam sama gambar macam dia. Okay. Ni dah boleh buat sendirilah. Okay. Gambar dah macam tak sama. Okay. Okay, soalan terakhir untuk malam ni. Okay, Raja 8C menunjukkan sebatang tiang bendera. Setiap pagi Syarif menaikkan bendera Malaysia. Terdapat jurang 10 meter 10 cm di antara bahagian antara bendera yang dinaikkan dengan puncak tertinggi. Okay, sikit je beza dia. Sini bendera. Okay. Bendera Malaysia. Okay. Okay. Saya tak boleh nak lukis betul-betul lah. Okay. Bentuk apa ni? Okay. Okay. Adalah sikit rupa. Okay. Sini NK. L6 meter. 10 cm di antara bahagian atas bendera yang dinaikkan dengan puncak tertinggi tiang tersebut. Maksudnya dia nak cakap kat sini. Okay. Kat sini adalah 10 cm. Bukan 10 meter 10 cm. Okay. Soalan tanya. Diberi bahawa sudut dongak puncak tiang tersebut dari L ialah 55. Okay. Diberi bahawa sudut dongak puncak tiang tersebut iaitu daripada atas sekali ni. Okay. Pada L ada 55. Maksudnya kita temukan N dengan L. Okay, N dengan L. Dia kata sudut dongak dia 55. Dongak maksudnya pandang ke atas. Okay. Berapakah ketinggian maksimum dalam meter bendera tersebut? Tulis jawapan anda dalam 2 titik perpuluhan. Maksudnya nak tahu berapakah tinggi sini. Okay. Berapakah tinggi sini. Okay. Pertama kita kena cari berapakah tinggi NK. Okay. Dia dah bagi sini 6. Okay. Sini adalah opposite. Kat sini hypotenuse dan kat sini adalah adjacent. So, dia dah bagi A dan dia suruh cari O. Guna formula tan. TOA. Formula dia adalah tan sudut theta perkan dengan O per A. Tan theta sudut dah bagi dah. Tan 55. O dia suruh kita cari. Iaitu NK. A adalah 6. So, nak cari NK, pindahkan 6 ke kiri. Jadi darab 6 darab dengan tan 455. Tan 55. Maka kita dapatlah NK sama dengan 8.569 meter. NK. Kalau kita nak dapat warna merah ni yang ketinggian maksimum bagi bendera kena tolak dengan 10 cm. Bukan 10 meter tolak 10 cm. Bermaksud 8.569 tolakkan dengan 10 cm iaitu 0.1. Okey. Maka kita dapatlah 8.4. Dia nak dalam 2 tempat perpuluhan saja. So 47. Okey. Okey, selesai.
Okey, habis dah bahagian C untuk bahagian yang pertama. So minggu depan kita habiskan bahagian C untuk bahagian yang kedua pula. Okey, tinggal lagi 3 soalan lagi. Okey.